Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas yang membabitkan Kementerian Belia dan Sukan yang mana menterinya adalah YB Hanayo. Apa yang kita lihat daripada isu ini, kita boleh baca bahawa ini adalah permainan politik melibatkan isu perkoman dan agama. Dan ini adalah modal politik yang pada saya tidak bertanggungjawab. Tetapi daripada sisinya saya lihat kedua-duanya iaitu kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bad original di dalam laman Facebook personal beliau berkenaan dengan isu ini. Apabila saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bad ni berkenaan dengan isu yang mana beliau katakan Islam diancam, damai dan perpaduan masyarakat diganggu. Ayuh beramai-ramai buat laporan polis ke atas Hanayuh, Menteri DAP kerana program ajak pemuda bukan Kristian ke gereja pada hari inilah iaitu 16 Mac. Dan tadi saya juga melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat apabila membuat laporan polis dalam isu ini. Apa yang kita lihat tadi dia ada menyebut berkenaan dengan YB Anayo cuba menyerang Perikatan Nasional. Dan saya lihat juga dia buat hashtag Perikatan Nasional di video itu. So, apa motifnya juga sebenarnya? Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan kedua-dua belah pihak, saya pernah berada di keadaan yang mana YB Hanayuh ini lalui. Uh, Apabila seseorang itu mempertahankan diri dengan memainkan sentimen kaum dan agama kerana untuk kepentingan peribadi ataupun untuk beliau sengaja nak membuatkan perkara itu menjadi besar supaya mendapat liputan oleh rakyat dan daripada sisi politiknya untuk mendapat sokongan. Jadi saya tidak berapa gemar dengan permainan yang dibuat oleh orang yang nak bermain politik, terutamanya orang seperti Cikgu Bat ini, kerana memainkan isu kaum dan juga agama. Apabila beliau menyebut Islam diancam, pada saya ini adalah satu kenyataan yang sangat panas ataupun dalam politik yang sangat tajam sekali apabila menggunakan Islam diancam. Ini negara yang mana kita tahu ada perlembagaan, yang mana kita tahu kita di bawah naung yang Raja-Raja Melayu iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan Islam diancam ini seolah-olah betul perkara-perkara seperti ini berlaku. Dan akhirnya rakyat akan terpengaruh. Apa yang dia cuba lakukan ini adalah apabila dia membelakangi apa yang ada dalam negara ini, iaitu kita ni ada keperpaduan dan kita juga ada keharmonian. Apa yang dia cakap ni apabila dia kata Islam diancam ini, kita rakyat boleh lihat peguam negara adalah orang Islam juga hari ini. Kita tahu ketua polis negara juga orang Islam hari ini. Kita tahu juga Perdana Menteri pun orang Islam, Raja pun orang Islam, badan-badan yang seperti SPRM, KDN, tentera, itu semuanya orang Melayu Islam dan rata-rata 80% adalah mereka yang berjawatan tinggi ada di kementerian-kementerian ataupun pegang jawatan-jawatan penting ini. So apa yang Cikgu Bat ni kata apabila dia kata Islam diancam ini adalah satu sentimen perkauman yang mana dia akan melibatkan orang Melayu. Pada saya ini adalah satu politik yang sangat kotor yang cuba dimainkan. Dan kita tahu, ramai rakyat juga tahu, orang-orang yang terlibat dalam politik tahu siapa dia Cikgu Bat ini. Saya tidak nak berapa ulas berkenaan dengan isu Cikgu Bat ini. Pada saya, beliau ni juga tidak ada kepentingan pun dalam politik kerana jawatan apa pun tak ada. Tapi beginilah sikap dia. Sebab itu tak konsisten dalam politik. Jadi hari ini beliau menjadi seorang yang seolah-olah mempertahankan isu agama itu hak beliau. Tetapi isunya, siapa dia Cikgu Bat ni? Mengalahkan ulama-ulama yang ada, seolah-olahnya. Yang mana keluar kenyataan berbaul pada saya perkauman dan agama ini. Jadi itu saya ulas, Menteri KDN kena ambil tindakan segera perkara-perkara seperti ini. Dan satu hal yang saya harap, jika Cikgu Bat rasa diri dia betul, begitu juga Menteri KBS merasa diri dia betul juga. Apa kata perkara ini YB Hanayuh bawa ke mahkamah dan di sanalah rakyat boleh lihat. Dan buat saman jangan tanggung-tanggung. Buat saman 20-30 juta dan kalau bersalah lagi
dihukum penjara orang-orang yang macam ni. Supaya negara ini aman. Orang seperti Cikgu Bat ini, dia cuma boleh bermain dengan isu perkoman, suruh dia baca MA 63 pun tak faham. Jadi rakyat yang macam ni lah yang pada saya lebih kuah dia. Jadi saya buat kenyataan ini, saya jarang nak sebut pribadi dalam isu-isu ataupun mereka-mereka yang seperti Cikgu Bat ni dan sebagainya. Karena tidak penting. Karena orang seperti ini pada saya cuma menjual isu perkoman dan akhirnya dia mendapat lava daripada apa yang dia buat ini. Dan lepas itu mereka mencari makan dalam politik macam ini. Dan lepas itu hilang. Kita dah pernah tengok bagaimana dulu isu contohnya. Kita tengok Papa Gomo sekarang ni pun dah senyap. Jadi macam ni lah. Mereka-mereka yang seperti inilah. Dia akan ke politik dengan menyerang, mainkan isu pengoman dan agama. Sentimen-sentimen ini. Dan akhirnya mereka hilang macam tu. Apabila nanti disaman, berbagai-bagai alasan. Jadi pada saya, jawapan yang paling baik, YB Hanayo selidik, teliti isu ini, bawa ke mahkamah, heret, biar terlondeh. Jadi sebab saya rasa apabila memainkan isu seperti ini. Dan dia di sini juga mengatakan bahawa laporan polis dibuat ke atas Hanayo kerana program ajak pemuda bukan Islam, bukan Kristian ke gereja. Ini juga kalau saya nak menjawab senang je. Laporan polis dibuat ke atas Hanayo, Menteri DAP kerana program ajak pemuda bukan Kristian ke gereja. Bukannya semestinya orang Melayu ataupun orang Islam yang harus boleh diajak ke gereja pun. Orang berbangsa Cina pun bukan Kristian pun ramai. Orang India pun ramai. Jadi perkara ini kalau kita nak berputar belit, bermain dengan kata-kata, maka tak habislah. Nanti kalau saya jawab macam ni, ada lagi hujah yang lain jawab macam tu pula kan. Jadi permainan isu kaum dan agama ni patut dihentikan. Saya harap kerajaan yang baru hari ini, kerajaan perpaduan, kita kena ubah struktur minda rakyat kita ini. Jangan lagi masih bermain dengan sentimen ini. Kerana kalau kita nak maju, tak boleh macam ni. Kalau negara kita ini nak melihat ke arah kita nak mengejar negara maju, kalau kita masih berada dalam penjualan-penjualan isu politik, iaitu memainkan agama dan kaum, kita akan ketinggalan. Jadi negara-negara yang nak bergerak maju ni, kita harus berfikiran terbuka dan kita harus memikirkan juga hak-hak lain. Tak perlu nak memain cerita Islam diancam. Yang mana Cikgu Bat ini pun, beliau pada saya belum layak dia nak mengatakan seperti itu. Kerana dia mendahului risik kita, mendahului SB kita. Kita polis dan tentera ni, dia dahului. KDN pun dia dahului. Seolah-olah beliau dah dapat maklumat bahawa benda ini dia terancam. Jadi saya harap ATM yang mempunyai perisikan yang ketat berkenaan dengan isu ini, polis Diraja Malaysia yang mempunyai isu yang mempunyai pasukan yang hebat dalam isu ini, KDN itu sendiri, ambil tindakan segera. Apabila keluar kata-kata Islam diancam ini, seolah kamu dah mendahului dua badan beruniform yang sangat penting untuk negara, iaitu polis dan tentera. Kerana saya bercakap seperti ini, kerana saya adalah veteran ATM. Dan saya tahu, apabila kamu cerita seperti ini pada saya, kamu dah mendahului dengan pentadbiran negara. Jadi saya rasa elok diteliti ini, kenyataan yang dikeluarkan Cikgu Bat ini. Kalau tidak, tangkap sekali. Jangan menyusahkan rakyat. Kerana orang seperti ini tidak penting untuk negara. Dia tidak membangunkan pun. Dia cuma menaikkan kemarahan kaum dan menggunakan agama untuk kepentingan politik, yang mana apabila hari ini mungkin dapat lava daripada pemimpin Parti Bersatu, akhirnya keluar kenyataan berbau fitnah ini yang akan menyusahkan rakyat. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.